Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid cikgu? Cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Baik, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek asas masakan. Dan tajuk untuk hari ini ialah cara menyimpan bahan basah. Okey. Jadi cikgu harap semua murid cikgu berada dalam keadaan yang bersedia untuk kita belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita melihat kepada cara-cara menyimpan bahan basah, kita lihat dulu kemahiran apa yang kamu perlu kuasai pada hari ini. Okey. Jadi kemahiran pada hari ini ialah 2.5, mengenal pasti, mengendali dan menyimpan bahan basah. 2.5.2, mengenal pasti bahan yang segar, iaitu sayuran, bahan perencah, ayam, makanan laut dan buah-buahan. Baik, di situ kamu lihat cikgu letakkan warna merah pada perkataan menyimpan. Jadi fokus kita pada hari ini ialah kita nak bincangkan tentang bagaimana cara menyimpan bahan basah yang kita akan gunakan dalam masakan. Okey. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu cara simpan sayuran hijau. Macam mana kita nak simpan sayur ni supaya tahan lama dan segar? Okey. Jadi daripada apa yang cikgu tulis tu secara ringkasnya, cara kita nak simpan sayuran hijau ni tak kiralah sawi ke, kangkung ke, daun sadri, daun bawang, macam-macam lagi lah. Okey. Apa yang kita perlu buat ialah kita masukkan ke dalam, kita basuh dulu, kemudian kita masukkan ke dalam bekas. Dalam bekas tu kita letak sedikit garam. Okey. Tujuan kita letak garam tu untuk kita buang bahan kimia yang ada pada sayuran tersebut. Kemudian kita akan toskan sayuran tu sampailah dia kering ayak. Lepas tu bila dah kering elok, kita akan simpan sayur tersebut dalam bekas ataupun plastik yang kedap udara. Okey, tu cara untuk menyimpan sayuran hijau. Kita lihat pula cara untuk menyimpan bahan perencah. Okey, seperti yang cikgu dah beritahu sebelum ni, bahan-bahan perencah tu antaranya serai, lengkuas, halia dan kunyit hidup. Okey, tu adalah contoh bahan perencah. Bahan perencah ni lah salah satu faktor menyebabkan masakan kita sedap. Okey, macam mana kita nak simpan? Baik, yang pertama kita kena simpan dalam bekas yang berisi air. Kemudian kita kena tutup rapat-rapat supaya tak masuk udara yang boleh menyebabkan ulat ataupun bahan-bahan yang mudah rosak kepada bahan kita. Kemudian kita kena tukar air banyak 2 minggu sekali. Okey, cukup 14 hari kita tukar, cukup 14 hari kita tukar. Sampai habislah kita guna bahan tersebut. Okey, kemudian bila kita beli pula pun kita ulang aktiviti yang samalah. Kita simpan cara macam ni juga. Simpan dalam bekas berisi air, tutup rapat-rapat, kemudian tukar air 2 minggu sekali. Okey? Seterusnya kita lihat pula cara untuk menyimpan ayam ataupun daging. Baik, cara dia lepas kita balik daripada pasar, kita buka plastik, kita basuhlah ayam ataupun daging tersebut dan kita letak dalam bekas berisi air. Kemudian dalam kita duk basuh tu, kita pastikanlah ayam kita tu ataupun daging kita tu elok dan tidak terlalu busuk hingga tak boleh makan, tak boleh masak. Kemudian kita toskan air. Selepas kita toskan air, kita masukkan ayam ataupun daging tersebut ke dalam plastik atau bekas ikut keperluan untuk dimasak. Contohnya katakanlah ayam tu ada 12 ketul. Kita nak masak sekali 4 ketul. Jadi kita boleh masukkan dalam 3 bekas yang berasingan. Hari ni nak buat gulai 4 ketul, kita ambil 4 ketul saja. Okey, selebihnya kita simpan dalam tempat sejuk beku. Esok kita nak masak lagi 4 ketul untuk buat paprik ke contoh dia. Kita ambil lagi 4 tu. Ambil satu bekas lagi. Okey, jadi bahan kita tu akan lebih tahan lama. Okey, tu cara untuk menyimpan ayam ataupun daging. Sekarang kita lihat pula kepada cara untuk menyimpan ikan. Okey, baik. Ikan pun sama juga macam ayam dan daging tadi. Lepas balik daripada market, daripada pasar, kita basuh ikan, kita siang ikan, kemudian cuci bersih-bersih, kita masukkan dalam bekas yang berjaring. Okey, tujuan dia apa?
supaya bila kita basuh tu air dia boleh keluar terus. Kemudian ikan yang bersih tadi kita susun dalam bekas anggaran untuk sekali masak. Macam juga kita susun ayam dan daging tadi. Ikan kita beli 15 ekor. Hari ni kita nak masak 5 ekor. Ataupun sehari kita nak masak 5 ekor contoh dia. Jadi kita susun dalam 3 bekas. Jadi sekali nak masak ambil 1 bekas. Okey, jadi baki tu kita boleh simpan dalam peti sejuk bahagian sejuk beku. Jadi nak simpan tu kita letak ikan dalam bekas, kita masukkan air sampailah ikan ataupun isi ikan tu tenggelam dalam bekas. Kemudian simpan dalam tempat sejuk beku. Seperti contoh dalam gambar tu. Susun elok-elok, senang kita nak masak, senang nak ambil. Okey, jadi taklah buat keluar semua sekali. Kita ambil dekat mana kita nak masak sahaja. Barulah cara kita nak masak tu lebih sistematik, lebih tersusun kita kata. Okey, tu cara nak simpan ikan. Akhir sekali kita lihat pula cara menyimpan buah-buahan. Okey, buah-buahan ni kita boleh gunakan sebagai minuman. Kita kisar, kita buat jus minuman seperti nanas. Okey, dan nanas juga kita boleh guna untuk masakan. Kita buat gulai nanas, kita buat pajeri nanas kan. Jadi macam mana cara nak simpan buah-buahan ni? Baik, yang pertama sekali bila kita balik daripada pasar ataupun kedai buah-buahan, kita balik, kita basuh buah tersebut, kemudian kita rendamkan seketika dalam air yang dalam tu kita masukkan cuka. Tujuan dia supaya dapat buang bahan-bahan kimia pada kulit buah-buahan tersebut. Kemudian kita toskan dan simpan dalam peti sejuk. Kemudian contoh lain buah anggur. Macam mana nak simpan? Buah anggur ni sesuainya kita gantung di tempat yang kering, gelap dan aliran udara dia baik. Tapi jarang kita nak gantung buah anggur ni Apa cara macam mana lagi cikgu kita nak buat? Cara lain dia, kita boleh basuh buah tu, kita masukkan dalam bekas. Sebelum masuk dalam bekas, kita lapik dengan tisu. Kemudian kita tutup elok-elok. Kemudian kita masukkan dalam peti ais. Jarang orang nak gantung anggur ni kan cikgu, pun tak gantung. Okey, baik. Kemudian contoh lain yang ketiga, apple. Buah apple ni kita balut dengan kertas. Kemudian kita kena susun, jangan bagi bertindan. Sebab apa? Kalau bertindan nanti berat buah tu akan menyebabkan buah yang di bawah jadi lebam. Kemudian cara nak susun dalam bekas pula, kita kena susun tangkai dia berada di sebelah atas. Okey. Dan contoh lain, pisang. Pisang ni cara nak simpan dia macam mana? Di hujung pisang tu kita balut dengan plastik. Dan pisang juga perlu diasingkan daripada buah-buahan yang lain. Baik, itu adalah cara menyimpan buah-buahan. Jadi kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini ialah tentang cara-cara untuk menyimpan bahan basah yang kita akan gunakan dalam masakan. Okey. Jadi cikgu ringkaskan balik. Yang pertama, kita kena basuh semua bahan basah tersebut. Seperti sayuran, bahan perencah, ayam, daging, makanan laut ni macam ikan, siput, kerang, ketam, dan buah-buahan hingga bersih. Basuh semua ni bersih-bersih. Kemudian yang kedua, kita kena tapis hingga kering. Tapis ataupun toskan hingga kering. Bila dah kering tu, yang ketiga, kita masukkan ke dalam bekas. Kemudian akhir sekali, lepas masukkan dalam bekas, kita simpan dalam peti ais. Kalau ikan, daging, ayam semua tadi ni, kita simpan bahagian sejuk beku. Kalau buah sayuran, kita simpan di bahagian bawah daripada tempat beku, tapi masih dalam peti ais. Kalau kita letak di lok peti ais macam tu saja, jadi busuk, tak boleh makan dah. Okey. Jadi cikgu harap semua anak murid cikgu telah faham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya cikgu, boleh, tak ada masalah. Telefon cikgu pun boleh, WhatsApp cikgu pun boleh. Okey. Jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang lain. Okey. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih. Bye-bye.